Assalamualaikum. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua dalam keadaan yang sihat dan bersemangat untuk belajar. Baiklah semua, hari ini kita sambung lagi pembelajaran kita Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 1. Baiklah semua, Pendidikan Jasmani pada hari ini kita akan belajar tajuk Otot lentur, pergerakan teratur. Apa yang kita akan pelajari, kita akan mengenal pasti tujuan memanaskan dan menyejukkan badan. Baiklah, kamu boleh buka buku teks muka surat 46 dan 47. Kita lihat di sini ada gambar apa? Gambar kartun melakukan aktiviti. Baiklah, otot lentur, pergerakan teratur. Mari panaskan badan sebelum beraktiviti. Sebelum kita melakukan aktiviti fizikal, kita perlu membuat regangan ataupun memanaskan badan terlebih dahulu. Kenapa? Kerana meregang otot ni dapat mengurangkan risiko kecederaan. Dan regangan kita boleh lakukan regangan secara statik dan dinamik. Regangan statik ini kita melakukan regangan di tempat yang sama. Kalau regangan dinamik, kita akan bergerak. Itu perbezaan statik dan dinamik. Okey, baiklah. Apabila kita memanaskan badan, pergerakan kita lebih lancar apabila melakukan aktiviti. Kenapa? Kerana badan kita sudah bersedia untuk melakukan aktiviti. Kalau kita tidak meregangkan badan terlebih dahulu, badan kita akan terkejut kalau kita melakukan aktiviti secara tiba-tiba. Okey. Dinasihatkan semasa melakukan aktiviti, dinasihatkan untuk minum air. Minum air kenapa? Kerana untuk menghilangkan penat. Kenapa? Tengok ini informasi di sini. Kekurangan air dapat menjejaskan lakuan aktiviti fizikal dan menjejaskan kesihatan. Apabila kita bermain, apabila kita melakukan aktiviti, kita akan rasa penat, kan? Itulah sebabnya kita perlu minum air yang secukupnya. Okey, baiklah. Apabila kita melakukan aktiviti, denyutan nadi kita semakin meningkat, suhu badan kita semakin meningkat, pernafasan pun semakin laju. Okey, kita perlu minum air sebelum melakukan aktiviti, semasa melakukan aktiviti dan selepas melakukan aktiviti juga kita perlu minum air. Selepas melakukan aktiviti fizikal, kita perlu melakukan aktiviti menyejukkan badan ataupun cooling down. Kenapa? Inilah tujuan kita nak tengok kenapa. Kita tengok. Yang pertama, tujuan aktiviti memanaskan badan. Yang pertama, dapat meningkatkan kadar nadi. Yang kedua, mengelakkan diri daripada mengalami kecederaan. Macam cikgu cakap tadi kan. Kalau kita tiba-tiba melakukan aktiviti, kita akan mudah cedera. Badan kita akan terkejut. Yang ketiga, merangsang pemikiran supaya lebih peka. Kenapa? Lebih peka dengan situasi dan risiko-risiko yang membahayakan. Contohnya ada lubang di tempat kita melakukan aktiviti, kita cepat akan dapat mengelak. Seterusnya yang keempat, supaya tubuh badan lebih bersedia. Tidak terkejut badan kita nanti. Badan kita sudah tahu kita akan melakukan aktiviti. Itulah tujuan memanaskan badan. Jom kita lihat pula tujuan aktiviti menyejukkan badan. Yang pertama, menurunkan suhu badan secara beransur. Suhu badan kita akan
turun secara perlahan-lahan. Okey, merehatkan badan selepas melakukan aktiviti. Yang kedua. Yang ketiga, menggalakkan pengaliran darah ke jantung. Yang keempat, mengurangkan kesakitan otot badan. Apabila kita melakukan aktiviti yang lasak, aktiviti fizikal, otot kita akan rasa sengal-sengal tu sakit. Jadi, inilah pentingnya aktiviti menyejukkan badan selepas melakukan aktiviti fizikal. Okey, tugasan pendidikan jasmani kamu pada hari ini, jawab soalan dalam link yang cikgu berikan. Soalan yang berkaitan dengan tujuan aktiviti memanaskan badan dan tujuan aktiviti menyejukkan badan. Kamu boleh rujuk di sini untuk menjawab soalannya. Baiklah. Pendidikan kesihatan pula kita akan belajar tajuk boleh bertindak. Boleh bertindak, okey, kita akan mengetahui situasi tidak selamat di rumah, di sekolah, di taman permainan ataupun di tempat awam. Okey, baiklah. Kamu boleh buka buku teks muka surat 87. Okey, boleh bertindak. Tengok ni. Ceritakan situasi di bawah. Apakah tindakan kamu? Okey, kita lihat sama-sama. Situasi A. Gambar pencuri masuk ke dalam rumah. Jadi, ada pencuri di dalam rumah saya. Budak ini menelefon apa? Saya akan menelefon polis. Bila ada pencuri masuk dalam rumah kita, terus telefon polis. Okey, baiklah. Yang gambar B, ini di kawasan sekolah, di sekitar kawasan sekolah. Mari saya hantar kamu balik. Dalam fikiran dia, lari dan jerit. Ini orang yang tidak dikenali. Jadi tindakannya, saya akan lari masuk ke dalam sekolah dan memberitahu guru. Itu tindakannya. Okey, gambar C pula di taman permainan. Di taman permainan ada orang yang tidak dikenali. Adik, mari ikut saya. Orang tidak dikenali memanggil untuk mengikutinya. Jadi tindakannya, saya menolak pelawaan dan terus pulang memberitahu ibu bapa. Itu tindakan yang perlu dilakukan. Gambar D pula di kawasan mana? Di kawasan tempat awam. Ada orang ikut saya. Dia sedar ada orang ikut dia dari belakang. Jadi apa tindakannya? Saya akan berjalan dengan pantas dan cari kawasan orang ramai. Itu tindakan yang boleh dilakukan berdasarkan situasi tidak selamat yang berlaku di rumah, di sekolah, di kawasan taman permainan dan di kawasan tempat awam. Okey, baiklah. Untuk tugasan pendidikan kesihatan kamu pada hari ini juga boleh jawab latihan dalam link yang cikgu berikan. Baiklah semua, semoga kamu dapat menyelesaikan tugasan pada hari ini dengan jayanya. Baiklah. Sampai di sini sahaja video pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.